Assalamualaikum dan salam serakku sayang, bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Tumpuan berita, lebih 20,000 pengusaha pelancongan yang berdaftar di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK akan menerima bantuan khas seperti yang telah diumumkan dalam bajet 2022. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, bantuan khas RM85 juta itu akan dibayar sebanyak 2 kali iaitu pada bulan Mac dan Mei ini. Antara yang bakal menerima manfaat bantuan ini ialah 10,000 pemandu pelancong yang akan menerima RM1,500 seorang, 5,592 agensi pelancongan menerima 9,000 setiap agensi dan 3,000 pengusaha homestay yang berdaftar dengan MOTEK akan menerima RM1,800 seorang. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Citra Warna Keluarga Malaysia 2022 di tebingan Sungai Kuching pada Sabtu. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut memaklumkan beberapa inisiatif kerajaan yang giat dilakukan bagi membantu merancakkan kembali sektor ekonomi termasuk industri pelancongan yang sebelum ini terjejas dengan pandemik COVID-19. Antaranya membenarkan pergerakan rentas sempadan melalui skim Vaccinated Travel Land, VTL, udara, darat dan laut. Selain daripada Singapura dan Indonesia, Brunei secara dasar juga telah bersetuju dengan cadangan pelaksanaan VTL ini. Hasil perbincangan saya dengan Bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah semasa kunjungan saya ke Brunei baru-baru ini. Langkah ini bukan sahaja mampu memulihkan industri pelancongan Sarawak tetapi merancakkan kembali ekonomi, khususnya di bahagian Miri, Limbang dan Lawas yang terletak bersempadan dengan Brunei. Saya juga baru saja pulang dari lawatan rasmi ke Cambodia dan ke Thailand dan kerajaan bercadang untuk melaksanakan perkara yang sama dengan negara jiran kita tersebut. Selain itu, jelasnya kerajaan juga telah melaksanakan Gelembung Pelancongan Antarabangsa Langkawi LITB pada November 2021 yang membenarkan pelancong asing datang ke Malaysia melalui Pulau Langkawi. Inisiatif sedemikian merupakan ujian rintis ke atas kesediaan dan kesiapsiagaan sektor pelancongan termasuklah penggiat industri dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan terhadap norma baharu. Walaupun baru 3 bulan, seramai 5,686 pelancong asing telah memanfaatkan LITB dan projek ini telah menjana pendapatan lebih daripada RM28 juta kepada ekonomi Pulau Langkawi. Dan sejak diperkenalkan, tiada sebarang kluster jangkitan yang berpunca daripada pelancong-pelancong LITB. Hanya 1% saja didapati positif COVID-19 di bawah kategori 1 dan 2 ketika saringan dibuat di KLAA dan Langkawi. Maklum balas baik yang diterima daripada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan LITB memberikan keyakinan kepada kerajaan untuk meneruskan inisiatif LITB sehingga pintu sempadan negara dibuka sepenuhnya kelak. Berita selanjutnya, pengunjung luar Sarawak khususnya dari Semenanjung Malaysia dialu-alukan untuk melihat sendiri dan merasai keunikan yang dimiliki di Sarawak. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, Sarawak mempunyai pelbagai tarikan yang mungkin tidak terdapat di tempat-tempat lain. Datanglah untuk menikmati mi kolok, ayam pansuh, laksa Sarawak, kek lapis dan sebagainya yang mungkin tidak terdapat di tempat-tempat yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak menghairankanlah UNESCO telah menamakan Kuching sebagai Creative City of Gastronomy kerana Kuching adalah lubuk makanan. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan ucap tama dalam program perasmian Citra Warna Keluarga Malaysia 2022 di tebingan Sungai Kuching pada Sabtu.
Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari juga berkata, beliau percaya Sarawak, Kuching khususnya mempunyai kekuatan tersendiri sebagai hos kepada program ini sejajar dengan objektif untuk mempromosikan pelbagai budaya di negara ini dan perpaduan dalam kepelbagaian masyarakat kita kepada dunia luar. Sarawak Bumi Kenyalang ini hampir sama besar dengan tanah Semenanjung yang terdiri daripada 12 bahagian pentadbiran. Bahagian Kapit contohnya hampir sama besar dengan negeri Pahang. Dengan kawasan yang luas, sudah pasti Sarawak diwarnai dengan pelbagai keunikan masyarakat dan alam sekelilingnya. Pendek kata, Sarawak dengan sendirinya bersifat cita warna. Dari segi budaya, bahasa dan dialek, bangsa dan keturunan, kepelbagaian makanan dan juga flora dan faunanya. Sehubungan itu, Ketua Menteri juga berharap program Citra Warna Keluarga Malaysia 2022 ini akan menjadi pendorong kepada kehadiran lebih ramai pengunjung pada masa akan datang supaya industri pelancongan di Sarawak terus berkembang maju. Tambah beliau, tarikan yang dimiliki di Sarawak perlu digilap dan dipromosikan kepada dunia luar dalam usaha memperhebatkan industri pelancongan di negeri ini. Masa dengan perkembangan yang sama, Majlis Perasmian Program Citra Warna Keluarga Malaysia 2022, anjuran Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK bersama Kerajaan Sarawak telah berlangsung dengan jayanya. Bertemakan Tamasya Kepelbagaian Budaya, ia diadakan secara fizikal dengan pengamalan norma baharu. Ikuti laporan wartawan UKAS Lea Amira yang berada di lokasi perasmian tersebut malam tadi. Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Saya kini berada di tebingan Sungai Kuching bersempena dengan malam perasmian program Citra Warna Keluarga Malaysia 2022 yang telah pun disempurnakan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bersama Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Penghiri Sri Abdul Taib Mahmud dan Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg dengan simbolik perasmiannya memukul gendang sebentar tadi. Sejurus saja selepas itu, Citra Warna pun dipersembahkan dengan pelbagai persembahan yang merangkumi 3 segmen utama, iaitu segmen di bawah bayu, segmen Bumi Kenyalang dan diikuti dengan segmen Banjaran Titi Wangsa. Selain daripada itu juga, artis-artis terkenal tanah air turut membuat persembahan, antaranya Datuk Jamal Abdillah, Dewi Liana Seriesta, Bob Yusof, Jimmy Palikat dan banyak lagi sebenarnya. Dalam masa yang sama, berlangsungnya Citra Warna ini di pentas utama, turut berlangsung jualan-jualan di pelbagai gerai di sekitar tebingan sungai ini, pelbagai kraf tangan dan juga pameran yang dapat menarik perhatian pengunjung-pengunjung yang datang pada malam ini. Semestinya juga tinjauan kru Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS pada malam ini menyaksikan semua pengunjung yang hadir mematuhi prosedur operasi standard SOP yang sangat-sangat ketat kerana anggota penguatkuasa yang bertugas pada malam ini mengawal keadaan dengan sebaik-baiknya. Sekian, saya Lia Amira melaporkan untuk laporan pada malam ini Citra Warna Malaysia bersama juri video Nur Nabila untuk Buletin UKAS. Sementara itu, beberapa orang awam turut ditemu bual dan ini reaksi mereka. Kami datang untuk nangga suasana pada malam tu sebab lama si nangga majlis pesta ke apa ke dekat pasar waterfront situ Kuching dengan ada pelancong dari luar apa semua kita nak membuktikan bahawa Sarawak Kuching Sarawak situ dengan pelbagai budaya apa semualah. Walaupun kami dengan orang-orang awam lain yang nangga dari jauh si dapat nak dekat dengan pentas ke apa, kami pun rasa bersyukur sebab di Sarawak tu pertama kalinya diadakan Citra Warna tahun 2022. Dah lama dah saya panangga bah. Tahun tu berapa tahun dah 4 tahun dah saya ada bah. Baru tahun tu ada di Palah bah. Alhamdulillah dia lah kami malam tu dapat nangga juga lah. Kami nang saya dah duduk kami ambil lah duduk jauh sikit jaga SOP lah.
Jadi beruntunglah kita rakyat Sarawak tu nak. Ada Citra Warna Malaysia kedak tu menyatukan kita lah, bangsa-bangsa kita di Sarawak tu. Macam ya, Rami tu. Alhamdulillah lah, program tu berjaya lah. Menanggar keadaan macam tu, kita siapa elak lah. Ramaian tu mesti dipolah juga. Sebab pandemik tu kita siapa nak jaga apa. Tapi alhamdulillah lah kita ada pasal keempat tu Sarawak tu dah okey lah. Boleh dipolah lagi lah. Tapi dengan SOP yang ketat lah. Macam ni ajak lah. Pandai-pandai kita pun jaga rim pun. Tidak SDMC, tidak petugas di situ. Alhamdulillah lah sidaknya bekerja dengan baik. Tindakan sidaknya pun nego, cara dak nego pun okey lah. Alhamdulillah lah. Semuanya ikut SOP lah orang lah. Okey lah, alhamdulillah lah. Seterusnya, Music Rights Sarawak Berhad MRSB kini diiktiraf sebagai badan perlesenan yang diiktiraf kerajaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, pengisytiharan MRSB sebagai sebuah badan perlesenan boleh menjadi kebanggaan rakyat Sarawak. Ujarnya, ini kerana mereka kini mempunyai badan perlesenan tersendiri yang mewakili ahli-ahli eksklusif, pemilik dan pencipta karya muzik, rakaman bunyi dan persembahan pelaku etnik Sarawak. Jelas beliau lagi dalam majlis penyerahan sijil badan perlesenan kepada pengerusi MRSB, Gibson Rentap di Kuching pada Sabtu. Langkah ini bertepatan bagi menjaga hak komposer dari Sarawak di samping memberikan manfaat yang optimum kepada mereka. Dengan pengurusan yang telus, bertanggungjawab dan penyeliaan yang baik seperti mana yang termaktub di dalam polisi, KPDN HEP berharap pengiktirafan ini akan dapat membantu lebih ramai pemain industri di sini untuk terus berkembang maju di masa akan datang. Selanjutnya, ibu bapa dan penjaga perlu mendapatkan maklumat yang sahih mengenai vaksinasi COVID-19 daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming berkata, pada ketika ini banyak maklumat atau mesej tular di internet yang tidak tepat mengenai vaksinasi kanak-kanak. Semasa berucap dalam majlis graduasi Tadika Bandar Jaya ke-23 di Crown Dynasty Restaurant pada Khamis, beliau turut berharap ibu bapa tidak membawa anak-anak mereka ke tempat yang sesak atau tempat awam sekiranya tiada keperluan disebabkan virus Omicron telah menular dan kes jangkitan semakin meningkat. Bercakap mengenai majlis tersebut, katanya ia merupakan peralihan pendidikan kanak-kanak tadika ke peringkat sekolah rendah dan beliau berharap anak-anak ini akan berjaya serta dapat menyumbang kepada masyarakat pada masa akan datang. Di Dun Bukit Bergunan, seramai 3 orang penghulu baharu telah dilantik semula menerusi bidang kuasa masing-masing. Sesi penyerahan surat pelantikan baru sebagai penghulu bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Bergunan telah diadakan di Pejabat Agensi Pembangunan Sri Aman Sada pada Jumaat. Surat tawaran tersebut diserahkan Residen Bahagian Sri Aman, Datuk Indit Bangai dan disaksikan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Bergunan, Datuk Mong Dagang dan Pegawai Daerah Sri Aman, Ashriwi. Antara penghulu baru yang dilantik semula ialah penghulu Gua Klau Riji Gu, penghulu Selanjan Menjang Niah dan penghulu Bukit Balau Komiti Mandu. Menurut Datuk Residen Bahagian Sri Aman, tugas penghulu amat mencabar dengan arus pembangunan yang semakin pesat. Sehubungan itu, ia memerlukan kejujuran serta keikhlasan dalam memastikan tanggungjawab dan amanah dapat digalas dengan sebaiknya. Dalam masa sama, beliau turut menasihati penghulu agar membantu menyebarkan dasar-dasar kerajaan kepada rakyat di bawah seliaan masing-masing di samping menerangkan pelan pembangunan yang bakal dilaksanakan di bahagian Sri Aman melalui SADA. Keperkembangan COVID-19. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan medianya pada Sabtu memaklumkan sebanyak 483 kes positif baru telah dilaporkan di 23 daerah di Sarawak. Ini menjadikan jumlah kumulatif setakat ini sebanyak 258,895 kes. Sebanyak 246 kes adalah dalam kategori klinikal 1, 231 kategori klinikal 2, 1 kategori 3, 2 kes kategori 4 dan 3 kes dalam kategori 5. Berikut 23 daerah di Sarawak yang dikesan positif COVID-19. Turut dimaklumkan terdapat 1 kes kematian di bahagian Sibu melibatkan kanak-kanak perempuan berumur 10 tahun. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanaria.
Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.